Assalamualaikum and salam sejahtera. So welcome back to my YouTube channel again. Okay, Cikgu Pakar Kikira by Miss Nisa. Okay, so untuk video kali ni, video bahagian yang kelima, yang mana hari tu bahagian keempat, I dah ajar you bagaimana untuk you check tally tak pengeluaran ke inventory keluar. Okay, untuk you nak record dan untuk lampiran C dan D. Tapi untuk bahagian yang mana minggu pertama dan minggu kedua saja. Okay, so untuk minggu ni, untuk video kali ni, Miss akan ajar pula macam mana untuk you nak checking bahagian untuk minggu yang ketiga, 4 dan 5. So siapa yang tak tengok lagi I punya video part yang keempat, tengok dulu bahagian yang keempat, sebab takut nanti you lost apa yang I tengah ajar ni. Sebab kita akan buat satu table yang mana tak ada dalam soalan you, dan table tu Miss dah ajar dalam I punya video bahagian yang keempat. Okay, so siapa yang belum lagi subscribe my YouTube channel, please subscribe untuk support Miss, like and share banyak-banyak dekat kawan-kawan you, supaya semua orang dapat manfaat yang sama macam you. Okay, so if you are ready, so let's go to our bahagian yang kelima, kerja khusus akaun bagi tahun 2021. Let's go. So welcome back untuk video yang bahagian yang kelima, alright, untuk guideline kerja khusus akaun 2021. Okay, so untuk bahagian yang kelima adalah sambungan daripada bahagian yang keempat, yang mana bahagian keempat Miss menerangkan bagaimana untuk merekodkan jualan secara tunai dan juga jualan secara kredit bagi minggu pertama dan minggu keempat, iaitu 2 hingga 7 hari bulan dan 8 hingga 14 hari bulan. Termasuklah berkaitan dengan jualan secara kredit, dan Miss ajar you macam mana cara untuk nak tallykan apa yang you dah record dalam kad inventory, okay, ke dalam jualan burger, ayam, benjo dan juga oblong ni lah, bagi jualan tunai, jualan kredit. So untuk video kali ni Miss nak sambung pula untuk penjualan, okay, tunai dan kredit bagi minggu 3, 4 dan 5. Okay, so hopefully table ni you all dah buat siap-siap, dah faham dah macam mana cara untuk buat formula. You dah belajar something yang bukan setakat you buat kerja khusus, tapi you juga belajar macam mana untuk menggunakan Excel. Nanti masuk universiti, you kena belajar juga topik, you kena belajar juga macam menggunakan Excel. So ni kita panggil sebagai 2-in-1. Okay, alright, so if you are ready, so let's go. Kita teruskan dengan perbincangan kita berkaitan dengan macam mana untuk kita nak recordkan bagi minggu yang ketiga, 4 dan 5 bagi penjualan tunai dan kredit. Okay, so macam biasa, macam mana yang Miss terangkan dalam video yang sebelum ni, so make sure sebelum nak tengok video I yang kelima ni, make sure tengok dulu video yang keempat. Sebelum tengok video keempat, tengoklah video yang ketiga dan seterusnya lah. Okay, alright, so jangan lupa macam sama juga macam hari tu, yang mana yang I buat satu table sendiri dekat tepi ni, yang mana semua record ni I ambil daripada kad inventory yang kita ada record sebelum ni. Okay, so inilah dia. Okay, so untuk yang seterusnya adalah minggu ketiga adalah 15 hingga 21 hari bulan. Okay, kita check takut ada yang terlupa. Okay, so untuk yang pertama roti burger, 15 hingga 21 hari bulan, amount yang dikeluarkan, unit yang dikeluarkan adalah 740. So pergi tengok dekat soalan ni, 740 sama. Okay, lepas tu yang seterusnya kita tengok lagi kad inventory kita. I kecilkan lah, tak nampak lah buat macam ni. Okay, sekejap. Baru betul, boleh compare. Okay, so seterusnya kita pergi pula kepada burger ayam. Okay, nampak burger ayam 15 hingga 21, jumlah yang dikeluar 588. So kita pun letak sini 588. Okay, lepas tu kita pergi lagi scroll ke bawah, telur. Okay, telur ni dia punya tarikh tak sama dengan yang ni, 15 hingga 21. Tapi tarikh kita adalah pada 14 hingga 19. Macam mana tahu 19? Walaupun dekat inventory just tulis 14, sebab next pengeluaran ada 20. So sebelum 20 berapa? 19. So 14 hingga 19 adalah jumlah yang dikeluarkan, dirancang dikeluarkan 390. So I letak sini 390. I tak taruh kat sini sebab I buat 2 layer, sebab adalah 2 tarikh berbeza, 2 period yang berbeza. Okay, lepas tu yang seterusnya kita scroll lagi ke bawah. Jangan ambil amount yang sama macam Miss, tolong jangan ambil. Lepas tu 15 hingga 21, I rancang untuk keluarkan roti oblong sebanyak 200. Roti oblong dengan kambing mesti sama. Okay, so samalah dengan bawah ni, kambing pun sama, 200 yang I keluarkan. So inilah dia. Okay, alright, settle. Okay, so now kita nak buat berkaitan dengan penjualan kita. Okay, so kita pun masukkan macam biasa
Okay, yang mana I akan masukkan dulu macam sama juga macam video I sebelum ni. I akan masukkan dulu jumlah bagi burger ayam. So, I pun tekan burger ayam. Klik, klik. I pun keluarkanlah ni apa yang I plan. Okay, tetapi untuk minggu yang ketiga ni ada satu penjualan secara kredit, iaitu pada tarikh 16 hari bulan. Okay, jom kita clearkan dia. Okay, so kita pergi tengok dekat soalan. Pada tarikh 16 hari bulan, kita jual dekat siapa ni? Dekat futsal. Okay, so 16 hari bulan. Klik, klik. Ni, page 20. Okay, ni page 20. 16 hari bulan. Macam biasa dekat atas ni mesti nama penjual. Siapa? Kita yang menjual kan? So, ni nama kita lah. Okay. And dekat siapa kita pergi jual secara hutang ni? Kredit ni. Ni ni nama syarikat lah. Futsal yang I dah letakkan. So, you kena ikut nama futsal you sendirilah. Okay. And dekat bawah ni nama pelanggan. So, futsal ni lah kena sebagai pelanggan. Tak kat bawah. And nombor invoice, mestilah dia mesti kena ada kesinambungan daripada invoice yang sebelumnya. Sebab invoice ni adalah invoice kita. So, kita akan nampak dia punya nombor arrangement tu kita akan nampak. Tak boleh 001 tiba-tiba terus melompat jadi 10. Tak boleh. Dia mesti ada 111. Okay. Sebab ni adalah dokumen yang kita keluarkan. Okay. So, untuk yang futsal ni soalan dah tetapkan yang mana kita jual secara hutang bagi burger ayam special, benjo special dan oblong kambing special. Sebab tu dalam table yang ini I letak dekat sini, nampak? Ini burger ayam special, ini burger ayam biasa kan? Ini burger ayam special. Ni kredit, ini tunai punya kolom, ini kredit Okay. Lepas tu kita ada apa? Benjo special, kambing special. Okay. So yang mana kuning ni adalah jualan secara kredit. So untuk burger ayam special, I decide untuk keluarkan 50, jual 50. Benjo special, I decide untuk keluarkan 30. Okay. And then untuk kambing special, I decide untuk keluarkan 20. Okay, I pun letak lah. Okay, so 50, 30, 20 kan. Okay, so I pun pergilah dekat soalan you. Pergi dekat lampiran you sendiri, masukkan. Dan jangan lupa, tolong kalikan terus dengan harga unit, dapat jumlah, dapat amount ni. And amount yang ini you akan tulis dalam perkataan. Macam itu. Okay. Boleh? Okay, so settle lah. Okay, so now kita nak teruskan untuk urus niaga minggu yang ketiga ni. So, apa yang kita akan buat adalah, macam biasalah, dapat I settlekan burger ayam, I akan total upkan dia. Ini dah tahu lah macam mana. I dah terang banyak kali dah before ni. So, burger ayam mesti daripada 15 hingga 21 hari bulan. Memang kita dah decide dah. Ni, nampak ni? Kita target untuk keluarkan sebanyak 588. So, I pun pergi dekat sini. I pun tekan total upkan dia. Kalau siapa lupa, I tunjuk lagi sekali. I tekan equal, tekan sum, tekan bracket. Lepas tu tariklah amount yang untuk burger ni. Termasuk dengan jualan kredit tu ya. Tarik, tekan ting. Okay, so maka dekat sini I dapat sebanyak 588. Macam biasalah, kalau terlebih terkurang, tolong jadikan sampai sama dengan apa yang kita dah tetapkan dalam kad inventory. Kenapa you kena follow kad inventory? Sebab tak nak nanti ada amount yang dikeluarkan terlebih daripada barang yang kita tengah ada. Okay, biarlah cantik. Okay, alright, so settle lah dia. Okay, lepas tu, lepas I settle burger ayam, macam biasa I akan skip dulu pasal benjo ni. I pergi terus kepada kambing oblong. So, I pergi kepada kambing oblong, I pun decide. Okay, I pun decide semua ni. Untuk oblong, ini adalah amount yang I dah decide. And macam biasa, oblong, I akan ambil semua ni lah. So, I tekan nampak, I ambil semua total ni. Okay, so I pun totalkan dia. So, amount total tu lah yang I dapat, I mesti kena samakan dengan apa yang I dah tulis dekat kad inventory kita. Okay. So, I pun pergi tengok sebelah. Check. Betul. And macam biasa, roti mesti kena sama dengan kambing tadi. Okay. Sama. Tada. Ni, 200. Okay. Okay. So, seterusnya. Okay, now baru I buat telur. So, I pun buatlah, masuklah nombor. Klik. You kena pandai tau sayang. Sebab apa? Kenapa I cakap kena pandai? Sebab, untuk benjo ni kan, contohlah tak cukup. Katakanlah you target 390. Okay. Tak cukup, lagi 2. Maksudnya, yang kat sini ditulis 388. Contoh. Okay. Katakanlah I adjust sebab ini 14 hingga 19 kan. Macam kenapa 14 19 miss? Bukan ke kat sini 15 hingga 21? Sudah. Okay. Tengok balik kat tepi ni. Yang mana kat inventory kita hari tu dekat bahagian telur. Mana telur? Telur dekat sini. Okay.
Untuk telur yang mana 14 hingga 19 kita target untuk 300. Nampak? Tarikh dia tu tak sama tau dengan apa yang dekat atas tu. Jadinya I target 390. Okay, katakanlah sebab yang ni I dah total upkan dia 14 hingga 19 kan. Bukannya I ambil amount yang ini tau. Sahaja tak, sebab ini 15. So 14 start pada mana? Start pada atas. Maka I akan total upkan yang ini, yang ini, yang ini. Yang ini macam biasa untuk yang special benjo ni. Benjo special ni mesti kena kalikan dengan 2. Boleh je nak ambil ini sekali, tapi sebab tak ada, I letak je lah tunai je. Sebab kredit tak ada pun masa 14 bulan ni. Okay, tambahkan dengan yang ni. So jadi dah dekat sini 14. Nampak 15, 16, 17, 18, 19. Yang 21 ni I tak tambahkan dia. Sebab kita target untuk 14 hingga 19 hari bulan adalah 390 sahaja. Okay, nampak ni. 14 hingga 19 Mac jumlah telur digunakan masih sama dengan 14 Mac. Nampak? Sama. Okay. So, I pun tekan enter kan. Okay, let's say lah I bagi contoh katalah, okay, I kurangkan dekat sini 4. Okay, nampak? 388. I kurang lagi 2 biji telur. Tak semestinya bila I cakap kurang 2 biji, I kena tambahkan dekat sini 6. Sebab 4 tambah 2, 6. Tak boleh. Miss, kenapa terlebih pula? Betul lah tadi 2 je. Sebab you kena ingat, ini adalah benjo special. Maka dia menggunakan sebanyak 2 biji. So, kalau tadi, kalau yang ni kan, okay, sekarang ni apa? Terlebih 2. So, I kena tolak 2. Nampak ni? Negatif 2. I kena tolak 2. Janganlah 6 tolak 2 dapat 4. Jangan dekat 4. Kenapa? Sebab sini ada 2 biji telur. So, I keluarkan 1 cukup. Sebab 1 benjo special I keluarkan, dia lah mewakili 2 biji telur. Faham tak? Sebab tu, I pun tukar sini, I jadikan dia 5. Nampak? Dia jadi tally balik. Macam tu. Okay? So, you kena pandai betulkan. Tallykan dia. Sebab tu, formula-formula ni penting. You kena letak betul-betul. Okay? So, ini apa yang I target dan ini apa yang I buat formula, apa yang I letak dekat dalam ni. Supaya I nak check supaya tally ke tak tally. Okay? So, bila I letak-letak, tally. So, dapatlah 390. So, 390 ni adalah amount yang I target untuk 14 hingga 19 Mac. Okay. Dan yang ini, yang ni salah ni. Okay. Apa yang I letak dekat sini, jangan ambil yang ni tau. Jangan. Sebab, walau bagaimanapun, sedap sangat ayat I. Okay. Sebabnya, yang untuk yang bawah ni kan, yang bawah ni, yang minggu kedua punya total ni kan, ini adalah total untuk 15 hingga 21. Yang ini pula, yang minggu kedua ni adalah total untuk 8 hingga 14. Sebab nanti kita akan masukkan dalam lampiran kita ni. Lampiran D dan juga lampiran, lampiran C dan juga lampiran D. Itu adalah lampiran yang kita akan masukkan nanti. Okay, kejap. Dia hilang pula. Memang air ni dia tak nak. Kawan lah dia. Tak naklah kawan dia. Dia tak nak keluar. Tak ada. Ayuk. Alah, mana? Ada pun. Okay. So, sebab nanti kita akan masukkan ikut tarikh yang ni. Sebab tu yang apa yang I masukkan ni, ni dah jadi, I dah buat salah ni. I memang saja buat salah nak tunjuk kat you. Nampak? So, tak patutnya I ambil. Nampak tak ni? 390. Okay, 390. Tak boleh. Tak boleh sebab ini adalah amount yang I ambil sehingga 19. Tapi I perlu buat 15 hingga 21. Okay, now I kena tukar. So, macam mana I nak tukar? Okay, telur kan? Okay, ni jadinya. Padam lah. Lalang I tunjuk kat you. Okay, so I buat apa? Apa tu? Equal. Okay, equal. So, telur kan? Ayam special ada pakai telur. So, I akan ambil yang ni. Tekan sum dulu. Sum, bracket. Okay, ambil yang ini sampai bawah. Tutup bracket. Tambah sum. Ada cara yang lagi pantas. Siapa yang lagi expert pakai Excel ni, boleh guna cara yang lagi pantas. Macam ni jarang-jarang. So, ini apa yang knowledge I tahu, I share dengan you. Okay. So, sum. Lepas tu, I ambil yang ini. Untuk benjo biasa, I ambil yang ini. Tutup bracket. Tambah. Okay, tambah, open bracket. I ambil yang ini. Tapi ini benjo special. So, dari 2 biji telur. So, I tutup bracket dulu. Waktu I tekan start, I tekan 2. Sebab I nak kena kalikan dengan 2. Okay. Tambah. Ambil lah yang oblong special. Tutup bracket. You kena tekan. Silap. Kalau tak, nanti kan jadi error tau. So, make sure you tekan betul-betul. Okay. Tambah semua ni. Tutup bracket. Sentiasa tengok yang atas ni.
Sentiasa tengok yang atas ni Tekan. Klik. Nampak? Ayo. Okay, kenapa ni? Kenapa? Okay, kita check apa error kita kat sini. Sum. Sini tak ada sum. Nampak ni? Tak ada. Okay, tambah sum. Bismillah. Baru dapat. So, dapatlah kat sini pengeluaran telur untuk 15 hingga 21 ialah 442. Yang ni I tak boleh nak check. Sebab untuk tarikh 15 hingga 21 tiada dalam kad inventory. So, tak apa, kita biar je. As long as apa yang ada kat tarikh yang ni sama. Nanti end up dia akan jadi tally juga. Don't worry. Okay. Alright, settle untuk minggu yang ketiga. So, now kita nak pergi pula kepada minggu yang belum lagi. Belum lah. Suka hati cakap dah. Ni. Burger. Roti burger. So, roti burger you akan collect semua ni kan? You akan ambil semua ni. Telur je complicated. Yang lain semua akan ikut period yang sama. Timing yang sama. Okay. So, ini you akan ambil semua ni. Tengok ni. Nampak kotak ni. Ambil je semua ni. Okay. So, itu dia punya total. So, 740. Itu apa kita target? Saya dapat 740. So, bila check betul tak 740? Yes. I target 740. Sama dengan apa yang di kad inventory. I rasa I ada pembetulan. Macam before ni I letak 730. Jangan rasa pelik. Miss, macam hari tu video yang ketiga 730. Kenapa tiba lain? I ada pembetulan. Tapi tak apa. Kita punya jumlah tak sama. Sebab tu jangan tiru Miss. Sebab kadang-kadang Miss akan tukar amount. Mesti macam Miss ni kenapa tukar amount? Okay. Saja sebab I tak nak nantikan dapat amount yang sama. Tadi ada yang macam tadi I letak lain. Yang dekat bahagian yang video ni I buat lain. Saja je. So you kena pandai lah. Okay. Sebab nak mengelakkan daripada peniruan yang sebiji-sebiji. Okay. Tapi I percayalah student-student I kat dalam ni yang tengok video I ni semuanya tak macam tu. Semuanya ada effort sendiri kan. Okay. So settle lah kat sini. Right. Okay. So now kita pergi seterusnya minggu yang ketiga pula. So minggu yang ketiga 22 hingga 28. Macam mana I tahu 22 hingga 28 ni? Kejap. Bahagikan dulu kotak. Supaya nampak partition dia. Okay. So cuba tengok dekat soalan 22 hingga 28. Nampak? Okay, ini adalah minggu yang ketiga. Ni minggu pertama, minggu dua, minggu tiga, minggu empat. Silap. Minggu yang keempat. Tadi kita dah buat minggu tiga. So, kita buat minggu keempat pula. Okay. So, untuk minggu yang keempat, I pun masukkan macam biasa apa dia? Ada jualan kredit. Kita satu jualan kredit dulu lah. Okay. So, untuk jualan kredit, 23 hari bulan. Okay, tengok soalan. Jualan kredit pada 23 hari bulan. 23. Okay, buka lampiran B, muka surat 23 juga. Lampiran B muka surat 23 juga. Okay, you pun buka muka surat 23. Kita jual barang niaga. Kita menjual barang niaga secara kredit kepada koperasi. So, you masukkan nama. Okay. Ini macam jualan kredit yang pertama tadi lah. So, atas ni nama kita sebab kita as penjual. Bawah nama koperasi tersebut sebab dia adalah pembeli. Sambung. Tadi ada dua invoice satu. Invoice dua. Not invoice ketiga. So, sebab tu sini jadi INV 003. You letaklah IV ke. Nak letak apa-apa je lah. Tapi nombor mesti kena betul. Okay. Arrangement kena betul. Okay. Lepas tu untuk yang ni. Kita nak jual apa? Soalan dah tentukan. Kita jual burger ayam biasa. Benjo special. Benjo biasa. Jadinya kuantiti dia I tak letak lagi I pergi dekat soalan yang tadi. Sorry, dekat table I. So I decide untuk masukkan benjo biasa I nak jual 125. Sebab I rasa orang suka lagi benjo. Suka hati I lah. You pun letaklah suka hati you. Okay. Lepas tu kita ada 1, 2, 3. Kita ada apa ni Lupa dah. Kolom ketiga dia benjo. Benjo biasa. Oh, ini burger ayam. Ini burger ayam biasa 125. Okay, next adalah benjo biasa. Okay, lepas tu kita ada benjo special. Okay, ni amount yang decide. So, I decide 125, 25, 5. Okay, so I pun masuk dalam lampiran I. 125, 25, 5. Ni lampiran I lah. Nampak ke yang? I besar sikit lah Takut tak nampak. Okay. So, I pun dah besar. I pun dah masukkan. So, kalikan dengan harga sini dapat jumlah. So, jumlah ni I totalkan dia. Total lah 585. So, 585 ni you tulis dalam perkataan. Okay. So, settle. So, barulah kita buat yang seterusnya berkaitan dengan jualan tunai. So, jualan kredit kita dah settle. Okay. So, apa I akan buat? Macam biasa, I akan start dengan burger ayam. So, burger ayam I target untuk 22 hingga 28, 542 keping burger ayam. Ya ke? Macam lain je. Betul lah.
suspend je. Okay, macam mana tahu betul ke tak? Pergi balik tengok kat inventory you. Kalau you pun tiba-tiba suspend kan, tengok I suspend, you pun suspend. So tadi I target 542. Okay, itulah yang I target. Sebab memang ini pun I ambil pada yang tadi juga. Okay, so I pun letaklah amount dia. Letak. Tada. Okay, so ni amount yang I target lah. Okay, so daripada amount yang I target ni, okay, ini burger ayam kan. Burger ayam kan dia akan keluar, pengeluaran burger ayam keluar apabila kita menjual burger ayam biasa dan juga burger ayam special. So jadinya I pun total upkan dia macam biasa, tekan equal and then sum. Okay, lepas tu dapat 542 sama. Kalau tak dapat amount ni sama dengan apa yang ada dekat sini, yang you dah ambil pada kat inventory tadi, tolong adjust sampai dapat. Dia mesti kena sama. Ya. Okay. So dah settle dapat. Okay, dah dapat dah settle dah. Kita buat pula untuk oblong ni. Okay, so oblong ni pun I pun masukkan amount dia macam biasa. Okay, dan I target berapa I target dekat sini adalah 250. Okay, so I totalkan dia macam biasa. Tekan equal sum and ambil semua kotak ni. So I dapatlah kat sini 250. And roti oblong kena sama juga. So I pun dapat 250. Ini pun I dapat daripada total. Tengok kotak I. Dia ambil semua ni. Okay, settle. Okay, cuma yang telur please pay attention berkaitan dengan telur. Okay, telur ni untuk minggu yang keempat dia tarikhlah 20 hingga 27. Tengok sini. 20. Silap ni. Okay, 20 hingga 27. Okay, I tengok balik kat inventory. Kat inventory kita untuk telur. Telur. Okay, nampak? Pengeluaran 20 hingga 27. Kenapa? Sebab next pengeluaran ada 28. So, 20 hingga 27 lah. Okay. So, 20 hingga 27 dia mesti kena follow 20 punya pengeluaran dia. Iaitu 330. Saya betulkan balik. Bukan 22. Tapi 20 hingga 27 perlu follow pengeluaran untuk March pada March 22. Silap. Iaitu pada 20 hari bulan. Okay. So 20 hingga 27 pengeluaran telur dia perlu follow March 20 pada kad inventory kita ni lah. Telur 20, pengeluaran 330 ni apa amount yang I target lah. Okay. Jadinya dekat sini ni I yang target. Kita akan tengok tally ke tak tally. Okay. So macam mana I dapatkan daripada sini? Macam mana I nak dapatkan penggunaan telur untuk 20 hingga 27. Macam biasa, I akan pakai 20 hingga 27 So 20 dekat mana? Start pada atas. Sebab tu my dia perasan tak? I buat warna macam ni. Nak bagi nampak ni. Kita tengok warna dia. Tengok warna dia. Sama tak dengan warna ni? So I nak bagi tahu you untuk amount yang telur dekat sini I ambil untuk warna yang ni. So start pada 20 kan? Ni 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So, I akan tambahkan sum up daripada 20 hari bulan ni sehingga 27. Sebab tu you nampak pasal tak warna dia. Miss, kenapa ni tak ada? Kenapa dekat burger ayam ni tak ada ayam biasa? Kenapa kambing biasa ada? Sebab dia tak memerlukan telur untuk mengeluarkan burger ayam biasa dengan kambing oblong biasa. Sebab tu tak ada. Yang ada cuma dekat bahagian burger ayam special, benjo special dan juga burger kambing special. So, I pun total upkan dia. Nampak? Ni. Nampak ni? Nampak? Follow dekat kotak-kotak I ni. So, you buat formula macam I tak nak ajar yang ni. I dah ajar banyak kali dah. See, you lagi pandai lagi ni. Dah pandai dah ni. Kan? Nampak? I tambahkan ni. So, tekan. Okay. So, I pun isilah berapa telur yang I nak isi. I pun isi. Okay. So, I dah isikan. I tengok sama tak? I target berapa? 330. Ni dah buat lah. Memang sama lah. You jangan expect terus tally tau. Ambil masa. I buat pun agak lama. Daripada pukul apa? Daripada pukul 12.30 malam sampai pukul 8 pagi. Memang tak tidur untuk nak dapatkan tally ni. So, you pun kenalah bersabar. Jangan expect, Miss buat macam senang je terus tally. Tak. Ni sebab I dah siapkan dulu. I nak bagi kata semangat supaya tak give up. Okay. Alright. Dah settle. So, nampak? 0. So, habislah. Ngam lah. Maksudnya, kita target 30. Kita keluarkan pun 330. Tu cantik. Okay. So, lepas tu, macam biasa, yang dekat bawah ni jangan lupa. Ni nampak ni. Ni salah ni. Kenapa salah? Sebab, apa yang total dekat bahagian bawah ni jumlah adalah jumlah untuk 22 hingga 28. Sebab kita akan masukkan dalam soalan kita yang dekat bahagian lampiran tu. So, jangan you buat macam tadi. Tadi tu salah I buat. Sebab kita akan masukkan 20-28. Dia tak ada pun minta jumlah telur keluar untuk benjo ni semua ni kan. Telur ni dia tak ada pun minta untuk tarikh yang ni kan.
Ada dia minta 20 hingga 27, tak ada. Tapi dia minta 22 hingga 28. Sebab tu yang ini total ni I kena ambil total untuk yang dalam semua ni. Tapi bukanlah semua, you just ambil yang ini saja, okay. Sebabkan salah, I akan buat sekali dengan you. Okay, sekejap Okay. So jadinya amount kat sini adalah buat equal. Tengok atas ni tengok atas. Okay. Ambil yang mana sum, open bracket, tarik. Okay. Lepas tu untuk benjo biasa pun sama. Alamak, terlari. Okay. Lepas tu tambah sum, open bracket, tarik. Okay. Alang-alang ambil yang ini terus. Ambil lah kredit ni terus Untuk bracket, tambah sum, open bracket. Ini kan benjo special, tutup bracket. Benjo special berapa banyak biji guna kalau untuk satu burger? 2. So I darab dengan 2. Okay, lepas tu tambah sum, open bracket. Ambil yang ini. Yang biasa jangan ambil Okay, jangan lupa tutup bracket. Tutup bracket jadi error. Okay, cuba check betul tak? Atas tu betul. Enter. So jadinya daripada 22 hari bulan hingga 28 hari bulan, I menggunakan sebanyak 274 telur. So nanti 274 ni I akan masukkanlah dekat salam ni. Faham tak? Itulah cara dia. Okay? Okay, settle. Tapi itu I akan buat untuk next video yang seterusnya. Okay, then burger ayam lah, roti burger you akan ambil semua ni lah untuk 22-28 untuk burger ayam biasa, burger ayam special, benjo biasa dan juga benjo special. Okay, so I total upkan dia. So I target berapa banyak roti burger ni minggu yang keempat? 660. So make sure I akan masukkan nombor-nombor ni dan sehinggalah I dapat 660. Macam tu. Okay, nombor-nombor ni kan nanti diorang takkan nampak takkan nampak. Yang kita hanya nak tengok yang bawah ni saja. Tapi kenapa motif I buat macam ni? Bayangkan kalau I tak buat macam ni, macam mana I nak asingkan untuk tarikh telur 20 hingga 27? Macam mana I nak asingkan? Jadi complicated kan? Sebab tu I take action untuk buat by daily, untuk tallykan dengan ini sebab dia. Okay, lepas tu dah settle ke? Dah settle. So pastikan amount ni kena samalah. So 542 dan 60 250 ni you boleh check dekat sini. You boleh check, tak ada masalah sebab tarikh dia dah 22 hingga 28. Cuma telur saja you tak boleh check. Jangan pula, Miss ni 330 tapi yang ini saya dapat 274, tak samalah. Tak apa. It's okay sayang. Tak apa. Sebab yang ini adalah untuk 22 hingga 28. Yang apa yang kita record kat inventory ni adalah untuk 20 hingga 27. It's okay darling. It's okay. Okay. Alright, settle untuk minggu yang keempat. Okay, last one. Dah habis dah. Kita pergi pada minggu yang kelima. Cuma ada 2 hari je. 29 dengan 30. Okay. I rasa you dah expert dah ni. So, kita teruskan buat So, untuk 29 hingga 30. Untuk burger ayam. Ni adalah nombor yang I buat. Okay, so 29 hingga 30 burger ayam I expect untuk keluarkan 60 burger ayam. So, bila I total upkan amount dia kat sini. Nampak tu kotak dia. Ni nampak dia ambil yang ni sebab benjo burger ayam dengan burger ayam special. So, I dapat dah dekat sini sebanyak 60. Samalah. Sama kan? Tadi 60. Sama. Okay. Seterusnya, kita pergi untuk burger kambing oblong. Oblong. Tekan. Lepas itu terapkan dia. Okay. Dapat 30. Cuba tengok. Betul ke kita expect 30? Yes. 30 kambing dan roti oblong pun kena sama 30. So, tengok ni kotak dia nampak. I ambil yang ni je. So, jadinya 30 juga. Okay, nampak? You dah boleh baca kot pattern I buat macam ni. Ulang-ulang balik benda yang sama. Okay, lepas tu yang dekat bahagian tulur ni, I pun masuklah amount dia. Masuklah berapa amount dia sampailah dapat balance. Okay, so bila I masukkan ni, okay, untuk part yang ini, okay, telur memang kena fokus lebih sikit. Okay, pengeluaran 300 biji telur ni adalah untuk tarikh 28 hingga 30. So, bukanlah makna kata dekat sini tau. Bukan dekat sini saja. Sebab 28 hingga 30 dia start pada sini. So 28, 29, 30. Jadinya I akan totalkan dia. I tengok I target berapa? 300. So I akan buat apa kat sini? Nampak?
I akan ambil yang ni, yang ini, yang ini, yang ini. Sorry, I ulang balik. I akan ambil daripada burger special, benjo biasa, benjo special jangan lupa dah ada 2, lepas tu kambing special untuk 28 bulan. And then sama juga untuk 29.30, burger ayam special, benjo biasa, benjo special jangan lupa darabkan 2, and burger kambing special. So inilah amount yang I akan buat. Okay, so bila I totalkan yang ni, nampak tak warna biru pekat sikit ni kan? Ni nampak warna-warna ni. Ni sebab tujuan I warnakan dia nak bagi you nampak. Nak bagi you nampak punya pasal warna-warna dah kita punya ni table. Okay. So jadinya I dapat dah sini 300. Alright. Okay. Tally. So kalau tak tally, make sure bagi dia tally. Main-main dengan nombor dekat sini. Okay. Alright, jangan risau banyak ke sikit, 22, 23 ke lagi banyak ke, 24, 25 ke lagi banyak ke, tak apa. Benda tu takkan nampak pun. Jangan risau. Kita nak tahu total sahaja, okey. Jadinya untuk burger, ni nampak ni dah lari kan? Tak boleh. Yang patutnya kat bawah ni mestilah untuk tarikh 29.30. So I kena buat lagi sekali. Yes. Oh, sorry. Okey, saya padam yang ni semua. So, I kena ambil 29 hingga 30 saja. Sebab itulah amount yang kita akan record dekat lampiran nanti. Lampiran C dan D. Okay. Kenapa dia tak nak hilang? Dia degil. Okay, saya pun padam. Maka, I cuma nak ambil yang... Okay. Jadinya, I tekan sini. Equal. Lepas tu sum, bracket. Dan ni ada penggunaan telur. I tarik telur sampai sini sama je. Sebab dia tak perlu kali dengan 2. Okay. Lepas tu, tutup bracket. Okay, tambah sum. Ambil yang ini. Kenapa tiba-tiba lari? Kenapa? Sebab I tak buat open bracket. Faham tak? Kena hati-hati. Okay, ambil yang ini. Tutup bracket. Tapi tekan star 2. Kena kalikan dengan 2. Okay, tambah sum. Open bracket. And then ambil yang ini. And jangan enter. Tutup bracket dulu. Enter. So, jadinya dapat 264. 264 ni I dapat untuk penggunaan telur 29 hingga 30 hari bulan. Okay. Settle. Okay. Alright. Lepas tu burger ayam ni, roti burger ni, ni dah cantik lah ni. Kita ambil untuk 29 hingga 30 saja. Okay. Total dia. So, 220. Cuba check sama ke? Sama. Roti burger 220. Settle. Okay. Yang telur ni 264. Kenapa 264 pula ni? Nampak? Okay. So, bila benda-benda macam ni, kita kena check balik lah. Kenapa 264? Dia ambil kat mana ni? Dia bukan ambil kat sini. Patutnya ambil kat mana yang ni? Sebab 28 hingga 30. Nampak tak? 264 ni, kenapa 264 ni jadi 264? Sebab dia ambil yang ni. I pergi klik dekat sini. Cannot. Okay. Sebab ini adalah untuk telur, pengeluaran telur 29 hingga 30. So, I akan tukarkan dia. I akan ambil dekat mana? 28 hingga 30 kan ni? 28 hingga 30. So, I akan klikkan dekat sini. Dapatlah 300. Okay. So, nanti amount dia akan sama dengan kad inventory I. Telur 28, 300 sama. Siaplah dia untuk pengeluaran tunai dan kredit. Habis. Okay. So, I think that's all untuk video I yang ke berapa dah ni kelima kot. Yang kelima. So, inilah berkaitan dengan pengeluaran. So, nanti dah settle ni. Sekejap lagi urus niaga lepas ni semua dah simple-simple. Part yang ini jadi macam complicated sikit. Okay. Alright. So, hopefully you buat betul-betul. Untuk jadual ni belajar banyak-banyak sikit berkaitan dengan formula ni. So, buatlah table yang lebih kurang yang macam ni. Okay. Lepas tu, pastikan apa yang you keluarkan dalam bahagian jadual ni, pastikan sama dengan apa yang you dah record di dalam kad inventory pada mula-mula tadi. So, apa? Sebab kita tak nak ada pengeluaran barang yang mana terlebih daripada apa yang ada pada tangan kita. That's why kenapa you kena settlekan kad inventory dulu. Okay, barulah kita boleh teruskan dengan urus niaga. So, apa? Sebab nanti semua ni
kan, you akan record dan ini juga akan digunakan untuk masuk ke dalam lampi-lampi yang dia akan tanya berapa banyak duit yang kita peroleh untuk penjualan tunai. Itu pun perlu juga. Tapi itu kita akan buat on next video. Okay, so dah pukul 2.38 pagi dah. I rasa you all pun mesti tengok video I pagi-pagi pukul tu juga. Sebab itulah time you all free kan untuk buat kerja khusus. Okay, so I think that's all for today. That's all for this video. Video yang bahagian yang kelima ni. So nantikan untuk video yang seterusnya. So hopefully sangat video I ni sangat membantu to you all. And terima kasih kepada cikgu-cikgu sekolah yang juga telah share video I ni. I sangat hargai. Okay, so jangan lupa untuk subscribe. Okay, I sangat hargai sebab you dah tengok video I, so I sangat hargai kalau you boleh subscribe and you like my video kalau you sangat happy dengan video I, and share lah link video YouTube I ni kat ramai-ramai kawan-kawan you supaya diorang pun mendapat manfaat yang sama macam mana you dapat daripada video I. Okay, and jangan lupa untuk komen. Okay, kalau ada apa-apa yang kurang ke apa, you boleh komen dekat situ. Okay, so that's all for this video. Untuk bahagian yang kelima, kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum and bye. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel and then like, share and comment. Okay? Bye.